Hello, Assalamualaikum and a very good day. Okay, hari ni saya nak ambil peluang cuti PKP ni untuk ceritakan dekat anda semua cerita Captain Nobody by Dean Pitchford dalam bahasa Melayu. Kenapa dalam bahasa Melayu? Sebab ramai yang give up sebab dia tak faham perkataan bahasa Inggeris tu. So dia give up, end up dia tak baca. It's such a waste sebab awak boleh sangat jawab novel. So, let's go! Okay, so dalam cerita ni ada beberapa watak utama yang anda semua wajib tahu. Yang pertama sekali ialah of course Captain Nobody itu sendiri atau nama sebenarnya ialah Newton Newman. Okay, Newt ataupun Newton Newman ataupun Captain Nobody ni, okay, dia ada dua kawan baik yang dipanggil JJ dan Cecil. JJ dan Cecil. JJ ni merupakan seorang perempuan yang paling tinggi dalam batch diorang dan dia amat pentingkan grammar. Grammar Nazi lah. Dia tak boleh tengok langsung ada kesalahan grammar. Seterusnya ialah Cecil dan dia ni suka music. He is very into drum. Dia suka permainan muzik, especially drum. Okay? Dan Newton Newman ni ataupun Captain Nobody ada seorang abang yang bernama Chris Newman. Ulang balik. Very good. Chris Newman merupakan seorang pemain American football. Macam kita kat Malaysia kita ada bola sepak kan. Tapi diorang ni macam rugby. Tapi kita panggil American football. Dia sangat famous di sekolah. Everybody knows him. Everybody worships him. Because he is famous. Seterusnya, ada juga watak mak dan ayah kepada Newton Newman ni yang kita panggil mom and dad. Dan watak lain yang anda perlu tahu ialah Daryl Phipps. Okay, Daryl Phipps merupakan satu rakan pasukan dengan abang Captain Nobody ni. Dan juga Reggie Ratner. Reggie Ratner ni merupakan musuh utama American football ni antara kumpulan abang dia dengan kumpulan musuh dia. Okay. Okay. So, cerita Captain Nobody ni mengisahkan tentang seorang budak 10 tahun yang bernama Newton Newman yang mempunyai keyakinan diri yang sangat-sangat kurang. Berbeza dengan abang dia, Chris Newman yang sangat popular di sekolah. Bukan saja di sekolah, satu bandar Appleton tu tahu tentang abang dia ni. Sebab memang kita panggil abang dia ni American football star, Chris Newman. Okay, si Newt ni, dia mempunyai kawan baik yang bernama Cecil dengan JJ. Di sekolah, diorang ni memang tak dipandang. Biasanya orang akan pijak kasut diorang. Kalau kat kantin tu, diorang akan tolak si tiga-tiga orang ni supaya tak payah duduk situ. Sebab people just don't care about them. Okay, orang tak kisah langsung. Okay, so pada hari Jumaat terakhir, pada bulan Oktober, satu bandar Appleton tu tengah kecoh tentang perlawanan akhir American football antara pasukan abang Captain Nobody ni, Chris Newman. Okay, so waktu ni semua orang tengah sibuk bercerita tentang perlawanan akhir American football antara kumpulan Ferocious Ferret, kumpulan abang dia ni, dengan kumpulan The Chargers, iaitu kumpulan Reggie Ratner. Sebelum ni, kumpulan The Chargers ni memberikan satu tentangan hebat dekat kumpulan Ferocious the Ferret yang menyebabkan semua orang melaga-lagakan antara Chris Newman dengan Reggie Ratner. Semua orang cakap, oh malam ni game hebat. Kita nak tengok adakah si Chris Newman ni ataupun Reggie Ratner yang akan menang. Because both of the teams ni sangat hebat. Okay, dua-dua kumpulan ni sangat hebat. So, orang memang menanti-nantikan perlawanan akhir antara ni lah dua kumpulan ni.
So pagi tu si Newton Newman ni dia punyalah excited, dia baca surat khabar, dia tengok nama abang dia dekat surat khabar tu, dia pun excited nak beritahu mak ayah dia tentang perlawanan malam ni. Tapi mak ayah dia ni sangat-sangat busy. Newt ni dia bangun pagi buat sarapan, tapi mak ayah dia langsung tak makan sebab dua-dua tu sibuk jawab panggilan telefon pagi-pagi. So Newt ni dia rasa macam dia tak berguna kat rumah tu. Dia nak make himself rasa useful, rasa berguna. Dia pun pergi naik atas, kejut abang dia dan dia jerit, hit the shower. Awak kena ingat perkataan hit the shower ni sebab ia merupakan satu elemen penting. Nanti awak tahu kenapa. Okay, so pada waktu yang sama, budak-budak ni diorang sibuk fikir pasal Halloween. Halloween yang akan berlangsung tak lama lagi lah. Okay, termasuklah si Newt, JJ dengan Cecil. Tiga-tiga ni sibuk duk fikir nak pakai baju apa untuk Halloween. Okay, disebabkan diorang dah bosan pakai baju abang diorang, akak diorang sebelum-sebelum ni. So, diorang pun berbincang untuk buat kostum sendiri. Okay, kali ni si Cecil, dia cadangkan semua orang buat pakaian berdasarkan diorang punya inner other. Ataupun apa yang dalaman diorang nak. Diorang betul-betul secara dalaman diorang nak jadi sebagai apa. Diorang ni minat apa. So, diorang nak gunakan apa yang diorang minat tu untuk jadikan pakaian Halloween diorang. Okay, kini tibalah masanya untuk perlawanan akhir tersebut antara Ferocious Ferret menentang The Chargers. Okay, so masa perlawanan tu, perlawanan yang sangat sengit tu, pada suku akhir ataupun bahasa Inggeris kita panggil final quarter. Okay, final quarter. Apabila masa suku akhir tu, kedua-dua pasukan ni seri. Okay, tetapi bila 45 saat terakhir kumpulan The Chargers ni telah mendahului dengan 2 mata. Tapi kumpulan abang si Captain Nobody ni bermain sungguh-sungguh ni. Dan akhirnya, for their last 7 second, 7 saat terakhir tu, akhirnya si Chris Newman ni, abang kepada Captain Nobody ni, dia dapat buat final touchdown. Dia berjaya buat final touchdown dan menyebabkan kumpulan tu menang. Semua orang happy. Tapi tiba-tiba satu pada joget senyap sebab si Chris Newman ni tidak sedarkan diri. Dan dia dikejarkan ke hospital dan didapati koma. Jadi semua orang tertanya-tanya, kenapa abang dia ni koma tiba-tiba? Adakah Reggie Ratner yang buat? Ataupun sebaliknya? Tapi semua orang fikir yang Reggie Ratner lah punca si Chris Newman ni koma. Okay, disebabkan si Chris Newman ni masuk hospital sebab koma, si Newton Newman ni dia tak boleh fikir dia nak pakai baju apa untuk party Halloween tu. Okay, sebab kawan-kawan dia dah nak sampai ni petang tu, tapi dia still tak ada baju nak pakai. Okay, sekarang ni saya nak cerita macam mana si Newton Newman ni boleh berubah jadi Captain Nobody. Okay, ini antara babak yang penting untuk awak semua tahu supaya awak tahu the transition between Newton Newman to Captain Nobody. Okay, masa petang sebelum party Halloween tu, Newt ni dia tak ada idea tau nak pakai baju apa. Sebab otak dia tengah serabut, fikir abang dia koma kat hospital, mak dia nangis, mak ayah dia sedih. So satu hari ni, masa dia bangun tidur, dia nampak mak dia tengah nangis sambil pegang sweatshirt abang dia. So dia rasa macam, apa yang aku boleh tolong mak aku supaya mak aku tak sedih? Jadi dia pun cepat-cepatlah tukar baju. Dia pakai jersey abang dia warna purple. Lepas tu dia nak macam ibaratnya dia nak menghiburkan hati mak dia ni. Tapi bila dia masuk je balik bilik mak dia dah pun pergi ke hospital. So dia tak dapat tunjuk baju dia tu untuk dia happykan mak dia. So tak lama lepas tu, kawan-kawan baik dia pun sampai. Si JJ dah siap dengan pakai baju favourite karakter dalam buku cerita dia, iaitu Splendida. Dan Cecil pula dia jadi sebagai Mozart, satu pemuzik yang paling famous yang dia minat. Okay, tapi diorang terkejut. Dia kata,
kau nak jadi apa sebenarnya ni pakai jersey ni? So si Newt ni pun bagi tahu, aku sebenarnya aku sebenarnya tak boleh pergi kot. Aku tak tahu nak jadi apa. So aku rasa korang je lah pergi. Tapi disebabkan JJ dengan Cecil ni kawan baik, so diorang pun cepat-cepatlah cuba transform baju yang si Newt pakai ni untuk jadi satu kostum yang gempak. So diorang pun transform pakaian Newt ni kepada satu pakaian yang sangat gempak, iaitu seluar abang dia yang warna merah. Lepas tu dia pakai macam sayap yang macam Superman semua tu, warna kelabu. Tapi still Newt rasa macam tak lengkap. Sampailah si JJ, dia turunkan Newt, dia pakai macam satu sweatband tau dekat sini. Dia turunkan, dia buat dua lubang, jadilah Captain Nobody. So, Newt ni sangat happy dengan pakaian dia. Diorang pun sangat excited untuk pergi Halloween party tu. Jadi, masa Halloween party tu, semua orang tertanya-tanya, apa si Newt ni pakai? Tiba-tiba, dekat Newt punya macam topeng tu, ada perkataan, ada huruf CN. CN tu sebenarnya Chris Newman, nama abang dia. Tapi si Newt ni dia dapat idea, dia jadikan CN tu sebagai Captain Nobody. So bila semua orang tanya, awak ni pakai baju apa ni? So dia pun cakap Captain Nobody. So daripada situlah dia dapat title Captain Nobody tu. Jadi bila yang bestnya pasal baju Captain Nobody ni, dia telah memberi satu suntikan keberanian dekat Captain Nobody ni sendiri. Dekat Newt ni, dulu Newt ni seorang yang tak dipandang. Tapi bila dia pakai kostum Captain Nobody, dia terus jadi lebih berani, dia terus ada self-confidence yang tinggi, dia sangat happy dengan hidup dia. Okay, jadi apa yang bestnya bila dia jadi Captain Nobody ni, maka mulalah babak demi babak yang mengatakan yang Captain Nobody ni ialah superhero. So awak kena tahu ada beberapa bentuk pertolongan yang menyebabkan Captain Nobody ni jadi hero. Jadi bila si Newt ni dah pakai baju Captain Nobody, dia jadi seorang yang sangat berani. Dia rasa diri dia ada self-confidence yang tinggi. So, lepas parti Halloween tu, dia pun pergi sekolah. Dia tengok baju dia tak ada langsung. So, dia cadang untuk pakai balik baju Captain Nobody tu untuk pergi sekolah. Surprisingly, semua orang suka watak ataupun vibe ataupun aura Captain Nobody ni. Sebab semua orang macam mula pandang diorang bertiga ni. Dia dah start rasa macam, kan dulu kan Captain Nobody ni seorang yang tak dipandang. Tapi bila dia pakai baju Captain Nobody tu, kostum Captain Nobody tu, everybody start staring at them. Semua orang dah start suka, semua orang pandang, semua orang macam, "Woi, Captain Nobody." So, Newt dah start jadi happy. Si JJ dengan Cecil ni pula, diorang pun tumpang glamour Captain Nobody tu. So diorang cakap, okay, biar kita orang dua ni jadi engkau punya sidekick. Sidekick ni maksud dia macam penolong superhero lah. Dan diorang akan bawa walkie-talkie ke mana saja diorang pergi, in case kalau ada emergency. Jadi maka bermulalah insiden-insiden di mana Captain Nobody ni menjadi hero. Okay, untuk novel Captain Nobody, awak kena ingat akronim ini. Okay, akronim DRAW. D-R-A-W. D merujuk kepada drum. R ialah robbery. A, aeroplane. Dan W, water tower. Okay, ini merupakan 4 benda penting yang awak kena ingat untuk jawab soalan peperiksaan. Okay, 4 benda ni ialah bentuk pertolongan yang Captain Nobody beri kepada 4 benda ni lah. Okay, yang pertama ialah D, drum. Okay, drum ni, pada satu hari kan saya kata tadi diorang ni pakai walkie-talkie untuk pergi ke mana saja diorang pergi. Okay, tiba-tiba Captain Nobody dapat satu macam bunyi daripada walkie-talkie tu. So rupanya bunyi tu datangnya daripada Cecil. Cecil rupanya dia dah nampak satu drum besar, big bass drum. Okay, big bass drum yang besar dekat
dumpster. Dumpster tu macam tong sampah besar lah. Dia betul-betul nak drum tu. Tapi dia kata dia tak boleh nak naik sebab dia takut tinggi. Jadi dia kata ini ialah tugas pertama Captain Nobody untuk bawa turun drum tu untuk bagi dekat dia. Sebenarnya Captain Nobody ni ada satu sifat takut tinggi. Okay, ataupun bahasa Inggeris kita panggil acrophobia. Okay, he is acrophobic. Dia ni takut tinggi. Tapi sebab Cecil ni dia cakap, oh kau boleh, kau Captain Nobody. Tugas ni untuk Captain Nobody je. So Captain Nobody yang kena turunkan drum tu untuk bagi dekat aku. So Newt ataupun Captain Nobody ni pun jadi berani. Dia pun panjat lah the dumpster dan dibawa turun the big bass drum. Itu pertolongan pertama. Pertolongan kedua ialah R, robbery. Robbery bahasa Melayu dia ialah good, rompakan. Okay, cerita dia pula, JJ, kawan perempuan dia tu, okay, JJ, kawan perempuan dia tu, dia ni seorang yang tak boleh tengok kesalahan grammar. Dia memang tak boleh. Dia ni grammar Nazi. Okay, so dia nampak dekat signboard kedai Sullivan Jewelry Store, okay, kedai emas Sullivan ni, Mr. Sullivan dengan Mr. Sullivan ni, dia tulis, dia membuat beberapa kesalahan grammar lah. Antaranya ialah carrot gold. Okay, tapi dia eja C-A-R-R-O-T. Dia eja carrot yang bermaksud lobak. Tapi sebenarnya dia maksudkan ialah carrot gold. Emas carrot tu. Okay, yang kedua juga dia nak sebut necklace. Rantai. Necklace. Okay, tapi dia eja necklace. So, kesalahan grammar tu menyebabkan JJ ni tak boleh duduk diam. So dia pun panggil lah Captain Nobody. Dia kata, okay, kau kena tolong aku bagi tahu Mr. and Mrs. Sullivan yang tukar signboard tu. Okay, ejaan tu salah. Tapi masa Captain Nobody masuk, sampai je dekat Mr. Sullivan Jewelry Store tu, dia nampak ada satu customer pakai macam sweater. Okay, rupa-rupanya customer tu ada pegang pistol dekat dalam sweater dia. So, si Captain Nobody dah nampak. So, Captain Nobody ni pun minta lah pen dekat Mr. Sullivan ni. Mr. Sullivan ni pun bagi pen. Dan sambil dia nak bagi pen tu, dia cepat-cepat tekan alarm. So, bila alarm tu berbunyi, perompak tu pun larilah. So, secara tak sengajanya, Captain Nobody dah selamatkan Sullivan couple ni, pasangan Sullivan ni daripada satu rompakan. Seterusnya ialah aeroplane. Aeroplane. Okay. Aeroplane ni, cerita dia pula, okay. Kumpulan Ferocious the Ferret ni, kumpulan Ferocious, kumpulan tim abang dia, tim bola abang dia ni, diorang ada mascot. Mascot tu ialah ferret. Ferret ni nanti awak google lah. Ferret ni muka dia macam mana? Dia macam tupai-tupai tidak lah, okay? Ferret, okay? So, diorang ni pergi ke sekolah dan diorang cakap akan ada satu lelaki student, pelajar yang bertuah untuk dapat jaga ferret ni. Okay, rupa-rupanya lelaki yang student yang bertuah tu ialah Captain Nobody. So, si Newt ni dia pun dapatlah peluang untuk jaga ferret ni. So, masa dia on the way nak balik rumah, tiba-tiba dia nampak sepupu Reggie Ratner yang bernama Ricky Ratner. Ricky Ratner ni bawa geng. Dia pun datang, dia stop si Captain Nobody ni. So dia macam marah lah kat Captain Nobody ni. Sebab semua orang kan macam bully, usik si Reggie Ratner ni kan. So Ricky Ratner ni, sepupu dia ni tak boleh terima benda tu. Dia nak suruh Captain Nobody bagi tahu kawan-kawan abang dia yang stop harassing, stop teasing, jangan kacau lagi si Reggie Ratner ni. So dia dah nampak ferret tu dalam sangkar. Dia nampak binatang ferret tu dalam sangkar. Dia dengan kawan-kawan dia pun tolak lah sangkar tu. Dan ferret tu keluar daripada sangkar tu. Ferret tu pun lompat lari. Yang tiga orang ni, si Captain Nobody, JJ dengan Cecil pun kejar lah si ferret ni. Sampailah dekat satu highway yang busy. Awak bayangkan highway yang busy, budak 10 tahun pergi kejar macam tupai ni, ferret ni. So dia pun kejar.
So dah sampai dekat highway yang busy tu pun, si Captain Nobody pun macam tahan kereta, suruh stop. Macam stop. Dia suruh semua kereta stop, dan eventually akhirnya semua kereta tu stop. Bila kereta tu semua stop, tiba-tiba ada satu aeroplane ataupun kapal terbang yang dia punya enjin dah tak berfungsi. Dia nak buat macam emergency landing. Okay, pilot dia tu yang tengah bawa kapal terbang tu, aeroplane tu, dia nampak kawasan tu, tiba-tiba kereta semua berhenti. So dia cepat-cepatlah buat emergency landing. So secara tak sengaja, Captain Nobody dah selamatkan aeroplane tu from crash. Okay, daripada jatuh. Jadi semua orang cakap, oh Captain Nobody lah yang tolong stopkan, yang bagi laluan kepada aeroplane ni untuk mendarat. Okay. Seterusnya, yang terakhir sekali, bentuk bantuan Captain Nobody sebagai hero ialah W, Water Tower. Appleton Water Tower. Okay, di Appleton Water Tower, semua orang kecoh cakap yang si Reggie Ratner ni nak bunuh diri. Bahasa Inggeris kita panggil committed suicide. Okay, si Reggie Ratner ni, dia dah pergi panjat Appleton Water Tower. Dan semua orang fikir yang Reggie Ratner ni nak bunuh diri. Tetapi sebenarnya Reggie Ratner ni dia pergi panjat Appleton Water Tower tu untuk buat, dia nak spraykan logo tim bola dia ni dekat atas Water Tower tu. Dia nak buat macam vandalism lah. Tapi semua orang fikir dia nak bunuh diri. So Captain Nobody ni dia terpanggil untuk stopkan si Reggie Ratner daripada bunuh diri. Sebab dia rasa dia seorang je yang tahu yang Reggie Ratner tu tak bersalah. Sebab ada satu malam ni dia mimpi yang dalam mimpi dia tu dia tahu yang Reggie Ratner tak bersalah. Sebenarnya yang bersalah ialah Daryl Phipps. Daryl Phipps punya helmet yang terhantuk dekat helmet abang dia ni menyebabkan abang dia ni koma. Tapi sebab semua orang fikir Reggie Ratner yang buat, so Reggie Ratner ni macam stres lah. So si Captain Nobody ni rasa macam dia seorang je yang tahu berita sebenar tentang kejadian Big Tackle tu. Jadi dia pun beranikan diri untuk panjat Appleton Water Tower tu. Appleton Water Tower tu punya tangga dah rosak. Kita panggil rickety leather. Okay, dia punya tangga tu dah macam usang. Kalau dia tak boleh lebih daripada 2 orang untuk panjat atau turun daripada tangga tu. So Captain Nobody pun beranikan diri, dia panjat lah ladder tu, ataupun kita panggil tangga tu, tangga Appleton Water Tower. Slow akhirnya dia berjaya lah. Okay, sampai ke atas. So dia borak, rupanya kaki si Reggie Ratner ni tersekat dekat atas tu, tersekat. So dia pun tolonglah buka balik tali kasut Reggie Ratner ni. So dia kata eloklah kita turun bawah. Okay, so masa nak turun bawah, kan tangga tu rosak, usang kan. So Captain Nobody cakap, biar aku turun dulu, engkau turun lepas aku dah sampai. Tapi sebab si Reggie Ratner tak sabar, masa Captain Nobody nak turun, dia pun sibuk nak turun. Last kali dia si Captain Nobody ni lose balance. Dia tak boleh nak stabilkan diri, dia pun jatuh. Nasib baik dia jatuh tu ada inflated rubber mattress. Ada satu tilam dekat bawah Appleton Water Tower tu. Nasib baiklah Captain Nobody jatuh dekat atas tilam tu. Tapi tak disangka si Reggie Ratner pun jatuh. Dia jatuh atas Captain Nobody, menyebabkan Captain Nobody punya kaki patah. So dia pun dimasukkan ke hospital, satu bilik dengan abang dia. Okay, so masa dia satu bilik dengan abang dia, dia sedih. Dia tengok abang dia tak bergerak, tak bermain, nampak kecil, banyak wire. Dia macam sedih. So dia tiba-tiba dia throwback balik zaman masa dia, bukan zaman lah, dia throwback balik waktu dia nak kejut abang dia pagi nak main game tu. Kan dia jerit hit the shower. So Captain Nobody pun jerit hit the shower. Tiba-tiba abang dia baling bantal dekat Captain Nobody, yang menyebabkan abang dia dah terbangun daripada koma. Perkataan hit the shower tu menyebabkan abang dia terjaga. So semua orang happy, menangis, gelak sebab abang dia ni dah bangun. So bila abang dia dah tersedar daripada koma, abang dia pun pergilah satu jemputan talk show. Abang dia kan famous.
Okay, dalam talk show tu sebenarnya pasukan tim bola abang dia ni akan dijulang ataupun akan diberi penghargaan lagi 2 hari tau. Diorang akan ada satu perarakan macam perarakan untuk celebrate kemenangan kumpulan Ferret ni. Tapi abang dia cakap apa? Dia kata, sebenarnya saya tak layak untuk dijulang di atas tu. Sebenarnya kita kena appreciate, kita kena bagi penghargaan kepada the real hero, iaitu Captain Nobody. So akhir sekali Captain Nobody, JJ, Cecil pun dijulang lah dekat perarakan tu, diikuti oleh kumpulan abang dia. Dan first time ever perarakan tu dimainkan oleh pasukan muzik daripada sekolah abang dia dengan sekolah The Chargers. Okay, sekolah si Reji Ratna ni. So diorang pun buat perarakan. So akhir sekali semua orang happy, rutin dah macam biasa, diorang dah hidup normal macam biasa. So berakhirlah cerita ini. Okay, so itu sahaja cerita Captain Nobody. Cerita dia sangat simple, menarik dan sangat mudah untuk awak semua faham. Nasihat saya, baca balik versi bahasa Inggeris. Okay, versi pendek pun tak apa. At least you have the idea of what to write on the novel section. Okay, that's all from me. Bye-bye.